Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Paskah bagi setiap kita. Di dalam kesempatan ini, di hari yang berbahagia ini, ketika kita memperingati kebangkitan Tuhan dengan penuh harapan di dalam kehidupan kita, maka saya mengundang setiap kita untuk mempersiapkan hati kita bersama-sama di dalam ibadah yang khusus hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersyukur, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi setiap kita, yaitu dirinya, anaknya yang tunggal bagi engkau dan saya. Dan pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih daripada segala itu, saya ingin mengajak setiap kita, jikalau pada saat ini kita beribadah bersama dengan suami kita, istri kita, anak kita atau orang tua kita, katakan selamat hari Paskah kepada mereka, supaya pada hari ini satu keluarga di mana kita berkumpul memuliakan nama Tuhan, kita bersuka cita. Dan lebih daripada itu, saya juga mengajak setiap kita untuk bersyukur untuk setiap pelayan yang selama ini dengan setia melayani kita di tengah-tengah pandemi, tengah-tengah COVID. Bersyukur untuk mereka, chat mereka, katakan kami bersyukur memiliki engkau di tengah-tengah kami. Berterima kasihlah untuk setiap mereka. Dan pada hari ini, jadikan hari ini hari sukacita bagi setiap kita karena Tuhan telah bangkit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Pada hari ini, kita akan memasuki altar Tuhan bersama-sama. Dan pada saat ini, dengan mulut bibir kita akan mempermuliakan nama Tuhan kita. Mari saya mengundang setiap kita akan mentabiskan ibadah kita pada hari ini, ibadah Paskah. Yang semata-mata diadakan karena pertolongan daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan biarlah damainya menyertai setiap umatnya sepanjang ibadah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan setiap jemaat Tuhan, pada saat ini dengan satu hati kita mengakui iman kita. Dan dengan iman demikian kita akan memasuki ibadah kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama dan masuk di dalam doa. Pada saat ini Tuhan, setiap kami umat-Mu, ketika kami berdiri di rumah setiap kami, di mana kami beribadah, kami percaya bahwa Allah, Engkau yang kami sembah akan hadir bersama-sama dengan kami, menikmati setiap puji-pujian keluar dari mulut bibir kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mengenal diri kami mengetahui siapa kami.
Oleh karena itu kami memohonkan kelayakan daripada Tuhan untuk menghampiri diri-Mu. Sucikanlah setiap kami Tuhan. Ampunilah setiap dosa-dosa kami. Sehingga pada saat ini ketika setiap kami umat-Mu datang menghampiri Engkau, beribadah kepada Engkau, tidak ada satupun dosa yang menghalangi kami datang kepada Tuhan. Karena Engkau telah menebusnya bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, sucikan dan kuduskan hati setiap kami. Layakan mulut bibir kami. Supaya segala puji-pujian kami panjatkan pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah dan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hanya ada satu Tuhan yang rela mati untuk setiap kita. Bahkan Dia telah bangkit, menang kalahkan maut. Dan Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Mari biarlah setiap kita memberikan pujian dan syukur kita hanya kepada Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati buatku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
kami boleh memperingati Paskah. Tuhan ingatkan kami bahwa Paskah itu adalah satu harapan buat setiap kami. Engkaulah satu-satunya harapan. Di tengah segala hal yang tidak pasti, tapi kami tahu ada satu hal yang pasti, yang terus kami pegang untuk kami bisa menyongsong hari esok. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah mati, bahkan Engkau sudah bangkit, menang mengalahkan maut. Kau menebus setiap kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan ketika kami memperingati Paskah hari ini, kami terus diingatkan, kami tidak sendiri. Ada satu harapan, yaitu ada di dalam Engkau. Dan biarlah setiap kami terus punya hati yang mengucap syukur, punya hati yang bersuka cita, karena kami tidak pernah hilang harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau menjadi pegangan kami. Hari esok Tuhan kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang sedang bergumul, kami mau menyerahkannya di hadapan Engkau. Dan biarlah Engkau sendiri yang boleh menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau hidup Tuhan, kami tidak takut hari esok. Karena Engkau hidup Tuhan, kami tidak akan gentar. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Jumat Agung, Paskah yang kita peringati, berbicara tentang satu hal, yaitu kasih Allah yang begitu besar untuk setiap kita. Mari kita pun juga menyatakan kasih-Nya untuk setiap orang. 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，看心给，有心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起相思觉活出爱。Ada kasih dari surga yang kita boleh nyatakan untuk setiap orang. Ada kasih dari surga yang tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada Kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkat. Kasih Yesus kobarkan api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Yesus di爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内亲爱的弟兄姐妹们平安， selamat hari Minggu dan selamat Paskah bagi setiap kita. 主日平安，复活节平安。 Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khusus pada saat ini ketika kita akan bergumul dengan firman Tuhan berkonteks Paskah, 弟兄姐妹们，特别呢，在今天的机会呢，我们可以一起来学习关于复活节。 saya mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama memohon pertolongan daripada Tuhan. 首先呢，我们一起祷告，求神的帮助， Supaya setiap kita ketika mendengarkan firman Tuhan, kita dapat menundukkan hati kepada kehendak daripada Tuhan. 使当我们听主的话语的时候，我们可以制服我们的心来领受主 Mari 的话 Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan, pada saat ini kami berdoa. 主，我们现在向你祈求。 Kami bersyukur kembali diingatkan akan pengorbanan dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. 再次的，我们感谢你，你的复活提醒了我们， Yang menunjukkan betapa besar anugerah yang Engkau limpahkan bagi kami. 显出你赐给我们的恩典是何等的大。 Pada saat ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, 现在，当我们要聆听你的话语的时 sertailah 候， setiap hati yang mendengarkan, 求主与我们的心同在， supaya kami dapat menundukkan hati kami kepada kehendak daripada Tuhan. 使我们可以制服我们的心，听从你的话语。 Supaya kami dapat belajar daripada Tuhan Yesus.
使我们可以向你学习， Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak daripada Allah. 不是我们的意念，但是是神的意 Terima 念。 kasih Tuhan. 主啊，感谢 Kami 你， berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. 我们祷告已经预备好了， Di 先 dalam 要 nama 领 Tuhan 受你 Yesus 的 kami 话。 berdoa. 我们祷告，祈求奉主耶稣的圣名。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Legacy of Salvation kepada kita, 现在弟兄姐妹们呢，我们开始传讲今天的正道主题，就是 Saya 得救信仰 ingin 的 bertanya 遗产 satu。hal kepada setiap kita untuk kita renungkan. 首先那一件事要向大家提问， Dan biarlah pertanyaan ini yang mengarahkan setiap kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. 但愿这个问题可以引领我们进入主的话语。 Pertanyaannya adalah demikian Bapak Ibu. 提问是如此： Apa yang Anda ingin untuk diingat oleh keluargamu di akhir hidupmu? 当你走到人生的尽头时，你要你家人如何纪念你？ Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang Anda ingin untuk diingat oleh keluargamu di 当 akhir 你 hidupmu? 走到人生的尽头时，你要你的家人如何的纪念你？ Bapak Ibu, tentunya setiap kita memiliki keluarga. 确定我们每个人都有家庭， Ada di antara kita yang hidup bersama orang tua kita. 有的是住和父母一起同住， Ada sebagian dari kita yang sudah membangun keluarga sendiri. 有的我们已经建立家庭了。 Ada sebagian dari kita yang hidup bersama dengan kakak kita, koko kita, cece kita, atau adik kita. 有的可能跟弟兄姐妹一起同住， Atau sebagian kita hidup dengan keponakan kita, atau mungkin hidup dengan tante atau om atau paman kita. 或者可能我们和我们的姨姨、叔叔、舅舅，还是我们侄儿侄女一起同 Jadi 住。 setiap kita pasti memiliki keluarga. 所以呢，我们每一个人几乎都有家庭， Dan keluarga itu adalah orang-orang yang kita kasihi. 他们都是我们所爱的人。 Sekali lagi, apa yang Anda ingin untuk diingat oleh orang yang Anda kasihi di akhir hidupmu? 当你到人生的尽头时呢，你要你的家人如何的纪念你？ Saya menyarankan jika Bapak Ibu belum pernah memikirkan hal tersebut, mulai pikirkan dari saat 我建 ini. 议啊，如果我们未曾想过这个问题呢，我们可以开始思想。 Karena Bapak Ibu, kalau ada jawaban yang muncul, 因为如果有出现的答案， itulah legacy. 这就是遗产， Itulah warisan Bapak Ibu Saudara 这就 sekalian. 是遗产。 Karena warisan bukan hanya berbicara tentang memberikan sesuatu yang berharga, 因为遗产不单单我们要留下的是贵重物品， tetapi juga berbicara tentang bagaimana Anda diingat. 但是也讲到关于他们如何的纪念我们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, uniknya adalah Alkitab memberikan perintah untuk mewariskan sesuatu yang sangat berharga. 然后很有趣的呢，圣经命令我们必须要把一个贵重物品留给他们， Bukan supaya Anda dan saya diingat, tetapi untuk supaya Tuhan yang kita sembah diingat. 不是为了他们可以纪念我们，但是可以纪念我们所敬拜 Dan 的 ada 神。 banyak konteksnya di Alkitab hari ini. Secara khusus kita akan melihat konteks Paskah di dalam Keluaran. 然后我们特别今天从圣经里面出埃及记来学习关于复活节。 Saya mau mengajak kita untuk melihat Keluaran 12. 我们一起敞开圣经出埃及记12章。 Di Keluaran 12 sampai 13 Bapak Ibu banyak dicatat tentang bagaimana kita mewariskan tentang iman keselamatan itu. 在出埃及记12到13章呢，教导了我们很多关于我们如何可以传递信心。 Misalnya 比如说， Keluaran 12 ayat 14. 出埃及记12章14节， Saya bacakan untuk kita. 我为大家念。 Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. 你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。 Bapak Ibu 17b. 然后17 Keluaran 节的下半 12 节， ayat 17b. 出埃及记12章17 Maka 下半节 haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. 所以你们要守这日，作为世世代代永远的定例。 Berikutnya Keluaran pasal 12 ayat 24. 然后12章24节， Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. 这例你要守着，作为你们和你们子孙永远的定例。 Pasal 13 Bapak Ibu. 13章 Ayat 8. 第8节， Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. 那当那日你要告诉你的儿子， Memberitahukan apa Bapak Ibu? 告诉什么呢 Di？ayat 8 ini dikatakan ibadah untuk mengingat Tuhan. 就是要纪念神， Dan itu adalah ibadah perayaan Paskah. 这就是那时候的逾越节。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu kita mungkin bertanya. 可能我们会开始有提问：
Kalau kemudian firman Tuhan mengatakan harus menceritakan itu turun temurun. 如果圣经教导我们要传讲给世世代 Harus 代， mengingatnya turun temurun. 就是要纪念到世世代代， Diwariskan kepada keturunan demi keturunan. 就是到下一代，每一代都是我们要传承 Pertanyaannya 下去。 adalah apa yang diwariskan? 的提问是什么？我们要传递什么？ Apa yang disampaikan turun temurun? 我们要向他们诉说什么？教导什么？ Bapak Ibu, itulah tema kita hari ini, the legacy of salvation. 今天就是我们的主题了，就是得救信仰的传 Warisan 遗产。 iman keselamatan. 得救信仰的遗产。 Bapak Ibu Saudara sekalian, topik ini adalah topik yang sebenarnya sangat erat dengan tema Paskah. 这个主题与复活节的关系非常密切。 Tetapi tentang topik ini Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan iman keselamatan ini sering terlewatkan ketika kita memperingati Paskah. 但是当我们庆祝复活节的时候呢，这个主题就是得救信仰的遗产呢，时常 Memang 被忽略 tidak 到。 banyak dibicarakan dalam konteks Paskah di PB, 我们知道就是在新约圣经里面很少的记载到， tetapi masih dalam makna yang sama tercatat dengan begitu jelas dalam konteks PL. 但是就是很清楚的，也是同一个意思的记载在旧约圣经。 Jadi salah satu value Bapak Ibu tentang Paskah 关于复活节的价值观， adalah berbicara soal warisan iman keselamatan. 就是讲到关于得救信仰的遗 Bapak Ibu 产。 mungkin bertanya ketika Paskah kita rayakan bersama-sama, 可能我们会问，当我们一起庆祝复 apa 活 yang 节 akan 的时 kita 候， bahas lagi? 我们还要分享什么？ Kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan, 主的死，主的复活， percaya Tuhan Yesus, 相信主耶稣， mati masuk surga, 死了就进入天堂， dipakai oleh Tuhan tuh visi Tuhan tuh misi Tuhan. 就是照着主的意向和目标 Kebangkitannya 呢 membawa harapan 使用我们他的复活给我们盼望。 Tidak Bapak Ibu, pada saat ini saya yakin kita cukup mengetahui itu 我 semua. 相信现在我们都明白，都知道这一切了。 Tapi satu topik yang sering terlewatkan ini saya ingin bahas bersama-sama dengan setiap kita. 但是今天我们所要讲这个主题，时常我们忽略到， Tentang warisan iman keselamatan. 就是得救信仰的遗产。 Dan warisan selalu berbicara tentang pribadi di sekitar kita. 当我们讲到遗产的时候，就是与我们周围的人有关系。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dan satu hal lagi yang perlu kita ketahui tentang warisan iman keselamatan itu. 然后还有一件事情，我们必须知道关于我们得救信仰的遗 Dalam 产。 konteks perjanjian lama bahkan sampai perjanjian baru selalu dimulai di home family. 不论就是无论在那个旧约圣经或者新约圣经，就是从家庭开始， Selalu dimulai dari keluarga. 都是 Bapak Ibu. 从家里开始。 Dan Bapak Ibu sadarkah kita bahwa Paskah yang pertama itu, 是否我们有醒悟到，第一次的逾越节， bahkan Paskah yang kedua, 也是第二次的复活节， dirayakan di dalam keluarga. 也是在家庭里面庆祝。 Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya? 然后问题的如何呢？它的方法， Kalau kemudian firman Tuhan mengatakan iman keselamatan itu harus diwariskan, pertanyaan adalah bagaimana caranya? 然后如果圣经教导我们说这个得救的信心必须要传递下去，它的方法是如何呢？ Saya tentu percaya Bapak Ibu, engkau dan saya yang hidup bersama dengan keluarga kita. 我相信就是我们一起就跟家人住在一起呢。 Seorang paman yang mengasihi keponakannya. 当一个舅舅呢爱他的侄儿侄女的时候， Seorang bibi yang mengasihi keponakannya. 一个阿姨呢，当她爱她的侄儿侄女的时候， Seorang ama atau akong yang mengasihi cucunya. 就是爷爷奶奶还是外婆外公呢， Atau 爱他的 seorang 孙 anak yang mengasihi papa 或者一 mamanya. 个孩子爱他的父母 Atau，seorang koko yang mengasihi adiknya. 或者成为一个哥哥爱他的弟 Kita 弟妹 tentu 妹。 rindu kalau kita udah percaya Tuhan, kita rindu warisan iman itu dapat kita transfer kepada mereka. 确定我们很相信，我们的信心想要传递给他们， Tetapi bagaimana caranya? 但是如何的传递呢？ Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari Keluaran pasal yang 13. 今天我们一起要从出埃及记13章， Natsnya cukup panjang Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu dapat baca lebih lanjut. 比较长，到时候大家可以自己在家里 Tetapi 读。 saya ingin mengajak kita secara khusus memperhatikan ayat 8 sampai 10. 现在要求大家特别看第8到第10节， Keluaran pasal 13 ayat 8 sampai 10. 出埃及记13章8到10节。 Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dalam tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun
ke tahun. 出埃及记13章8到10节，当那日你要告诉你的儿子说，这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事，这要在你手上做记号，在你额上做纪念，使耶和华的律法藏在你口中，因为耶和华曾用大能的手将你从埃及领出来，所以你每年要按这日期守这例。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca 刚才我们所读的经文 ada dua cara untuk mewariskan iman keselamatan. 有2个方法，我们可以把得救的信心传给他们。 Cara yang pertama adalah dengan mengingat ketetapan Tuhan. 第一呢，就是纪念神的定例； Dan cara yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara sekalian dengan memegang ketetapan Tuhan. 第二呢，就是遵守神的定例。 Sekali lagi biar kita ingat bersama-sama karena ini sangat penting untuk keluargamu dan keluargaku. 这个是非常重要，对你的家庭， Bagaimana 也是对家 mewariskan 庭。 iman 我 keselamatan? 们如何怎样可以传递得救的信 Pertama 心？第 dengan 一， mengingat ketetapan Tuhan. 就是纪念神的定例； Dan yang kedua Bapak Ibu dengan memegang ketetapan Tuhan. 第二呢，就是遵守神的定例。 Bapak Ibu, apa maksud daripada kedua bagian ini? 这2部分的意思是什么呢？ Saya mau mengajak kita belajar satu persatu. 我们一一来学。 Yang pertama adalah mewariskan iman keselamatan dengan mengingat ketetapan Tuhan. 第一的呢，就是传递神得救的信仰呢，就是纪念神的定例。 Di ayat 8 sampai 9 tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan mewariskan melalui ingatan yang diceritakan turun-temurun. 第8第9节记载说，就是怎样让他们纪念，就是不断的向他们述说。 Perayaan atau ibadah Paskah adalah tentang mengingat apa yang Tuhan perbuat bagi kita. 就是复活节，我们所要记得，就是神为我们所做的一切。 Bapak Ibu dapat memahami perjamuan kudus melalui bagian ini. 就是借着圣餐呢，我们可以明白这一段。 Jumat Agung kemarin kita telah merayakan Jumat Agung dan kemudian kita mengambil perjamuan kudus. 受难日的时候呢，我们已经纪念了神所做的一切，我 Apa 们也 yang 是 kita 参加 lakukan 圣 di sana 餐。 adalah mengingat apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi Anda dan saya. 那时候我们就是纪念神，主耶稣为你和我而做 Makna yang 的。 sama juga terkandung di dalam Paskah. 在复活节里面的定义也是一样， Mengingat apa yang Tuhan perbuat bagi Anda dan saya. 纪念神的作为为你和我而做的。 Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apa yang diingat? 然后提问呢，我们所纪念的是什么？ Kalau kita melihat ayat 8 sampai 9 yang tadi kita baca Bapak Ibu. 刚才我们所读的第8和第9节， Ayat 8 terutama saya bacakan sekali lagi bagi kita. 第8节， Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah ibadah Paskah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. 当那日呢，你要告诉你的儿子说，这是因耶和华在我出埃及的时候为我所行的事。那时候就是逾越节。 Jadi Bapak Ibu Saudara saya ini tentang mengingat bagaimana Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir. 就是纪念神如何把以色列人从埃及拯救出来。 Dalam konteks perjanjian lama. 这就是照着旧约的概 Dalam 念。 konteks perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian, saya telah menyampaikan beberapa kali dalam khotbah tentang keluaran. 然后在新约的概念呢，我也是好几次了，在我的正道所讲了， Adalah tentang Kristus melepaskan umatnya dari dosa. 就是基督呢拯救了我们从罪恶中。 Mesir melambangkan kegelapan dan dosa Bapak Ibu Saudara 埃及呢 sekalian. 就是预表黑暗，也是罪恶。 Demikian Kristus melepaskan umatnya dari kegelapan dan dosa. 基督也是把我们从黑暗中、从罪恶中救出来。 Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang diingat adalah bagaimana Tuhan Yesus telah menebus engkau dan saya dari dosa-dosa 所以 kita. 我们必须要纪念的就是主耶稣如何拯救我们从罪恶中。 Saya mau mengajak kita untuk membuka 1 Korintus Bapak Ibu. 我们一起打开圣经，从哥林多前1书， Korintus pasal 11哥林多前书11章 ayat 23 sampai 25. 23到25节。 Sekali lagi 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. 哥林多前书11章23到25节。 Saya akan bacakan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，注谢了，就拨开，说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。” Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat 23 yang tadi kita baca. 弟兄姐妹，如果我们注意看刚才我们所读的 Kalau kita 23 teliti 节， Bapak 如 Ibu, 果我们有稍注意 di 一下 sana， Paulus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, diwariskan kepadamu, telah aku terima, diwariskan kepadaku dari Tuhan Yesus. 这里保罗就是记载，我当日传给你们的原是从主领受的，就是他从主耶稣所领受的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan bagi setiap kita untuk mengingat akan pengorbanannya bagi setiap kita. 弟兄姐妹，主提醒我们要纪念他为我们所做的一切。 Dan di sana Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kemudian kita dapat mengingat karena ada orang yang telah mewariskan itu kepada kita. 然后我们怎样能纪念呢？就是因为有人传给我们了。 Paulus sendiri atas anugerah Tuhan berkata dia mendapatkan warisan iman keselamatan itu dari Tuhan Yesus. 保罗呢，接着神的恩典呢，他自己是说，生说他所得救的就是从主 Dan 耶稣 kemudian 基 dia 督。 mewariskannya kepada keluarga-keluarga Allah di Korintus. 然后他也是传给哥林多教会的每个 Untuk 信徒 apa？ 为了什么？ Untuk mengingat akan Tuhan. 就是为了纪念主。 Pertanyaannya adalah bagaimana mengingat Bapak Ibu? 然后我们如何的纪念呢？ Dengan menceritakan, 就是不断的述说， dengan menuturkan. 就是述说讲给他们。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 8 di Keluaran pasal 13 yang tadi kita baca. 刚才在出埃及记13章第8节我们所读的， Sebelum berbicara tentang mengingat, 还没讲到关于纪念。 di sana dikatakan pada hari itu harus kau beritahukan kepada anak laki-lakimu. 记载着，当那日你要告诉你的儿子。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kemudian orang yang kita kasih dapat kita wariskan iman keselamatan itu, bagaimana mereka ingat iman itu dengan diceritakan kepada mereka. 所以啊，如果当着我们让他们可以得到得救的信心呢，就是我们要向他们诉说，向我们所爱的人诉说。 Bapak Ibu, dengan demikian sampai di sini kita dapat memahami pentingnya Bapak Ibu diskusi Alkitab, diskusi Injil di rumah. 因此到这里我们可以明白，在家里有谈论主的话也是非常重要 Ada 的。 banyak cara Bapak Ibu untuk kemudian menceritakan tentang Injil Tuhan. 有很多方法我们可以诉说主的福音， Kita dapat menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan. 我们可以讲我们与神同行的经验， Menceritakan tentang bagaimana kita diselamatkan 可以 oleh Allah. 讲到我们如何可以从神里面得到救恩。 Demikian juga dapat dilakukan di dalam doa bersama, di mana kita dapat memanjakan doa dengan memasukkan semua Injil ke dalam doa-doa kita dan bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. 或者在祷告中呢，我们在里面可以一起祈求，我们在里面可以感谢主所赐给我们的救恩。 Kita dapat membangun mimbar keluarga kita, mengajarkan firman di sana. 我们可以建立家庭的祭坛，在里 Kita 面我们 dapat 可以教导 mengadakan 主的话语， ibadah bersama dengan keluarga 我们可 Bapak 以 Ibu. 跟家人一起崇拜， Banyak hal yang bisa kita lakukan. 很多事情我们可以做的。 Dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan di rumah kita. 到时候成为我们在家庭里面的习惯。 Antara paman dan keponakan atau koko dan cece atau orang tua dengan anak. 比如说弟兄姐妹们、父母和孩子们的关系，或者就是舅舅、阿姨和侄儿侄女的关系， Begitulah caranya mewariskan firman itu. 这就是这样子传递主的话语。 Makanya Bapak Ibu kalau kita memperhatikan Keluaran pasal 13 ayat 9 Bapak Ibu. 所以当我们注意看出埃及记13章第9节的 Yang 时候呢， dicatat dari ayat 9, keseluruhan ayat 9 itu adalah berbicara tentang Taurat Tuhan. 第9节讲到是关于神的律法。 Harus menjadi peringatan. Taurat Tuhan itu Bapak Ibu ditaruh di dahi, diikat di tangan. 神的律法呢，就是要在手上diucapkan 然后在额 terus-menerus. 上也是记着，然后不断的说。 Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu masih ingat sebagian dari kita ketika bulan Februari kalau nggak salah atau Januari. 所以呢，如果我们还想起1月份还是2月份的时候， Saya mengajak jemaat untuk bergabung dalam Bible Mentoring Project untuk belajar bagaimana caranya membaca Alkitab dan mengajar Alkitab. 那时候呢，就是邀请大家一起来学习主的话语，如何可以教导主的话语。 Bapak Ibu, ini bukan tentang kita. 这不是关于我们自己， Ini tentang orang yang kita kasih. 关于我们所爱的人。
Kalau kita bisa jelas dengan iman kita, mereka belum tentu. 如果我们对我们的信仰很清楚，但是他们是不一定。 Pastikan itu dengan cara mewariskannya kepada mereka. 如何可以确定呢？就是我们要把这信仰 Dengan 传递给他们， mengajarkan firman itu kepada mereka. 就是把主的话语教导给他们。 Bagaimana caranya? 如何可以做到呢？ Bapak Ibu Saudara, jikalau kemudian nanti gereja mengadakan kembali, 如果到我们的教会开始有举办培 bagaimana 训， caranya membaca Alkitab dan mengajarkan Alkitab itu? 如何来研读圣经，然后 Saya 去教 mendorong 导？ setiap kita untuk daftar dan ikut. 我要请我们每一个信徒可以参与， Sehingga kita tidak lagi mengatakan saya tidak bisa. 使我们不会再说：“哎，我不会。” Maka kita akan terus menerus memiliki kesempatan setiap hari 24 jam kapanpun itu untuk mewariskan iman itu kepada keluarga 所以我 kita. 们有的是24小时呢，我们随时随刻就是可以教导 Itu 传 bagian 承主的 pertama. 话语，这就是第一点。 Mengingat dengan cara menceritakan ketetapan Tuhan. 纪念呢，就是每天讲到神的 Bagian 定 yang 律 kedua Bapak Ibu, bagaimana di mewariskan akhir. iman keselamatan. 如何的传承得救的信 Yaitu 心呢？ dengan memegang ketetapan Tuhan. 就是遵守主的定律。 Pasal 13 ayat 10 di dalam Keluaran Bapak Ibu. 13章的第10节， Dikatakan haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. 所以你每年要按这日期守这例。 Apa yang dimaksud dengan memegang ketetapan Tuhan Bapak Ibu? 遵守主的定律是什么意思呢？ Bapak Ibu, saya berikan contoh sederhana. 我给大家比较简单的例子。 Ketika kemudian saya memegang tangan istri saya. 当我抓住我太太的手的时候呢， Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. 从一天到一天，然后到每一年， Artinya adalah saya akan hidup dengan dia. 就是我和他一起在一起。 Setiap hal dalam kehidupan saya ada kaitan dengan dia. 我在生活每一方面就是与他有关系， Setiap bagian dari kehidupan saya orientasinya juga adalah dia. 我生活的每一部分都是倾向他， Karena saya memegangnya. 因为我抓住他。 Bapak Ibu, memegang yang di sini artinya adalah seperti itu. 在这里的抓住的意思就是这个意思， Yaitu menghidupi dan melakukan ketetapan Tuhan. 就是活出、行出神的定力。 Dan memegang ini juga berarti mempersembahkan Bapak Ibu. 然后守住的意思也是奉献还是付出。 Jadi ketika dikatakan memegang ketetapan Tuhan 所 Bapak 以 Ibu, 当我们讲到我们守住神的 artinya 话语 adalah 的时候 kita 呢， mempersembahkan diri kita untuk menghidupi dan melakukan ketetapan Tuhan. 就是我们献上自己，为了要活出、行出主的定力。 Zaman sekarang bahasa sederhananya adalah itulah gaya hidup. 如果用现在的语言，就是讲的生活方式。 Jadi kalau saya memakai bahasa sederhana, 如果用比较简单的词汇， memegang ketetapan Tuhan, 遵守主的定力呢， maka gaya hidupmu dan gaya hidupku adalah seperti firman Tuhan. 就是你的生活方式和我的生活方式就是像主的话语一 Gaya 样。 hidup seorang anak Tuhan 神儿女的生活方式呢 harus mencerminkan Bapaknya. 必须要效法主耶稣，活出主 Semua 耶稣 orientasi 的样子。 pekerjaan, pemikiran, tindakan, perkataan harus berorientasi kepada Kristus. 我们的工作、我们的行为、思路和言语呢，都是要以耶稣为中心。 Mari saya mengajak kita untuk membuka Kolose 我们一起打开圣经，从哥罗西书 Kolose pasal 3 ayat 17. 哥罗西书第3章17节。 Saya bacakan untuk kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 无论做什么，或说话，或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。 Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya dengan mengingat dan menceritakan ketetapan Tuhan, 所以不单单纪念，然后遵守主的定力， tapi milikilah gaya hidup itu. 但是我们必须要拥有这个生活方式。 Tidak mungkin seseorang yang mengajak anaknya lalu mendidik anaknya di dalam firman, kemudian lantas waktu itu dia bisa berdosa di hadapan Tuhan. Dia akan jaga diri. 不可能呢，有一个父母教导他孩子们要活在主的话语里面，然后他偏偏跌倒在罪里面，确定他会保守他自己。 Proses mewariskan iman itu akan menjaga kita semakin dekat kepada Tuhan dan menjaga keluarga kita semakin dekat 然后 kepada 所以呢， Tuhan. 传递这个信息呢，就是会保守你和我更亲近主。 Bapak Ibu mengingat dan memegang ketetapan Tuhan 纪念和遵守主的定力，
adalah warisan iman yang harus diwariskan melalui sebuah proses dan teladan. 而这个我们必须要传递，照着一个过程和榜样， Tidak ada warisan iman yang bisa dilakukan secara instan, Bapak Ibu. 不可能是以速度来传递这个信心给他们。 Mewariskan iman itu Bapak Ibu bukan seperti kita memasak pop mie lalu untuk anak kita makan. 传递信心不是如同我们在煮泡面的时候， Kalau kita bicara soal warisan dunia saja Bapak 如 Ibu, 果我们讲到关于属世的那个遗产， itu saja perlu dikumpulkan, itu saja butuh waktu dan proses. 那个只也是需要时间的，我们要收集，然后是要一个过程。 Jadi tidak aneh kalau kemudian warisan selalu diberikan ketika yang bersangkutan sudah mau menyelesaikan hidupnya. 所以不稀奇呢，当一个人走到尽头的时候，临终的时候呢，他们才开始来处理这件事。 Apalagi warisan surgawi. 尤其是属天的遗 Harus 产， diwariskan secara intensional terus menerus Bapak Ibu. 要特意的去传递。 Bapak Ibu 一直去 saudara 传 sekalian 递。 sangat disayangkan jikalau 所以很可惜呢，如果我们 kita mempersiapkan warisan dunia dengan begitu luar biasa, tapi Juga, lupa mewariskan warisan surgawi. 如果我们特别的预备属世的遗产，但是忘记了属天的遗产， Bapak Ibu saya mau bertanya kepada kita 我要向大家提问。 tentang satu hal yang sebenarnya cukup menggelitik saya pribadi. 关于一件事情，其实也挺搅扰我的。 Bapak Ibu, apa yang menjadi perbedaan binatang dan manusia ketika Allah ciptakan? 当神创造人的时候呢，人与动物有什么区别？ Saya tidak membahas tentang pribadi dan esensi, artinya tidak bahas tentang akal budi dan roh. 我讲的不是关于他们的灵魂， Mungkin 就是他 Bapak 们 Ibu 的 berpikir, oh ya 生命 binatang nggak punya roh, manusia punya roh. 可能我们会说，人有灵啊，但是动物没有灵， Bukan tentang itu. 不是关于这一点。 Apakah Bapak Ibu pernah berpikir 是否我们曾经有想 apa 象到， perbedaan binatang dengan manusianya Ren- ketika Allah ciptakan? 当神创造人和动物的时候，区别是在何处？ Selain masalah roh dan akal budi, 除了就是理念和灵， manusia mengalami proses, 人需要过程， binatang tidak. 动物呢不需要。 Bapak Ibu, kalau saya umpamakan seekor kuda. 比如说一只马， Seekor kuda ketika dilahirkan Bapak Ibu. 一匹马，当它被出生的时候呢， Kuda diciptakan untuk terus berlari. 我们知道马被神 Untuk terus 创造 bertarung 是让 dalam 它 hidupnya. 不断的跑，然后不断的争斗， Di dalam lintas di mana dia berlari. 就是它就是很快的跑。 Sehingga ketika dia dilahirkan dalam waktu sekejap dia udah bisa berdiri Bapak Ibu. 所以这个马呢，当它出生之后，它就会立马可以站起 Saya 来 nggak。tahu Bapak Ibu kita punya pengalaman nggak habis anak kita brojol terus dalam waktu sekejap berdiri dia. 是否大家有经验到，当我们的孩子婴孩出生的时候，他就突然间会站起来了 Bapak Ibu bisa kebayang kalau anak kita udah brojol berdiri lari dia. 然后我们想象一下，当我们的婴孩刚出生，然后会站起来跑了 Terus Bapak Ibu bersama keluarga sama dokter-dokter sibuk mengejar tuh anak. 然后我们家人和医生就赶紧的抓 Nggak 着我 bisa 们 Bapak 的 Ibu 婴 nggak 孩， ada. 不可能的，都没有这 Tapi 样子 kuda 的 dan 事情。 binatang yang lain ada Bapak Ibu. 但是呢，马和其他的动物会 Bahkan 这样 dalam 子的情 beberapa 况。 detik dia berdiri dan dia berjalan Bapak Ibu. 在几秒钟，他们都可以站起来，然后可以跑了， Karena binatang tidak membutuhkan proses. 因为动物不需要过程， Dan binatang tidak perlu menghargai proses Bapak 然 Ibu. 后动物也不需要尊重这个过程。 Mengapa Tuhan tidak menciptakan kita demikian ketika lahir? 为什么神创造我们的时候没有像如此的情况呢？ Karena kita akan dididik oleh Tuhan di dalam proses. 因为神要管教我们在这个 Bapak 过 Ibu 程中。 Saudara sekalian, oleh karena itu manusia harus hidup di dalam proses untuk bertumbuh. 因此呢，人必须要成长在过程中， Dan uniknya, 很有趣的。 banyak di antara kita tidak menyukai proses itu. 很多人就是不喜欢这个过程， Sakit, 痛、 menderita, 受苦， tidak tahu kapan selesai. 不知道什么时候才会结束 Tapi bagi mereka yang melewati itu dapat berkata, akhirnya saya menang. 但是当他们可以度过的，他们就说我已经胜了。 Untung saya tidak menyerah dulu. 还好那时候我没有放弃。 Bapak Ibu mewariskan iman keselamatan itu seperti itu. 当我们要传递我们得救的信仰的时候呢 Butuh proses. 需要过程。 Kita mungkin berdoa supaya keluarga kita percaya Tuhan. 我们可能祷告为我们的家人，让他们也可以得救。 Tapi berdoa tidak cukup. 但是单单祷告是不 Perlu 够的， menceritakan supaya mereka mengingat ketetapan Tuhan. 需要讲给他们听，让他们可以纪念主的 Dan 定义， gaya hidup kita. 然后我们的生活方式， Supaya mereka teladani 让 Bapak Ibu. 他们可以学习成为榜 Ada yang 样。 berdoa 10 tahun Tuhan belum jawab. 有的已经祷告10年了，神还没有给他们答案。 Mungkin bukan tentang keluarganya. Tapi Kan- Tuhan sedang mendidik kita dalam 不是 proses. 关于他家庭的问题，但是上帝正在管教我们，在我们的生活方式里，在这个过程里，
Mewariskan iman keselamatan Bapak Ibu membutuhkan proses. 传递得救的信仰呢，需要过程。 Dan proses itu akan membawa engkau dan saya menjadi seseorang yang sangat berarti di hadapan Tuhan. 这个过程呢，让你和我成为在神的面前很有意义的人。 Bukan karena kemampuanmu dan 不 kemampuanku, 是因为你和我的力量， tapi karena Tuhan. 但是单单因为主。 Kalau dulu ketika Tuhan mati, 如果以前当主死的时候呢， kalau dia tidak bangkit, 如果他没有复活， engkau dan saya tidak akan mampu melalui setiap proses yang ada. 你和我不可能会度过这一切的过程。 Engkau dan saya hanya menjadi orang yang selalu menyerah dalam segala keadaan. 你和我就是成为在任何的情况都放弃了。 Engkau dan saya akan menjadi orang yang ketika melihat keponakan atau anak atau orang tua, mengapa keluarga saya seperti ini? 就是当你和我看到我们的家人或者亲戚，我们只能说：“哎呀，怎么我的家庭会像这样子的情况？” Semakin saya mau bawa mereka kepada Tuhan, Tang akhirnya saya- saya sendiri yang malah terseret. 当他们来到主前的时候，反而我远离主了。 Tetapi karena dia hidup Bapak Ibu, 但是因为我们的主复活了， maka dia menyertai. 他与我们同在， Dia tidak membiarkan engkau dan saya berperang sendiri. 他不离弃我们，让我们单独的面对征战。 Karena saya sangat yakin bahwa Tuhan juga mencintai keluarga 因 Bapak 为我 Ibu. 相信主也是很爱你和你的家人。 Tapi kali ini dia mau memakai engkau di tengah-tengah keluargamu. 但是今天呢，他要使用你在你的家庭中。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， kalau kita masih ingat 如果我们还记得， dengan setiap minggu ketika kita memegang buku jurnal spiritual 就是 kita, 当每个礼拜我们在拿着我们的那个灵命之旅的记录书本， saya nggak tahu Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, bukankah kita sedang mencatat proses kita di dalam? 我们就是在里面记载了我们信主的过程。 Sampai hari ini ketika nanti saya mau mengajak kita berefleksi bersama-sama. 直到如今，就是当今天我们一起思想的时候， Bapak Ibu, apa yang menghalangi Bapak Ibu untuk mengajarkan firman kepada keluarga kita? 是什么事情拦阻了你教导主的话语在你的家庭？ Apa yang membuat mulut bibir kita diam ketika kita berdiskusi dengan keponakan kita, dengan adik kita, dengan koko kita atau keluarga kita siapapun? 当我们与家人、亲戚他们讨论主的话语的时候，是什么事情拦阻了我们的口，让我们静着无言呢？ Apa berhala eksternal kita yang membuat kita seperti itu? 是什么外在的偶像让我们变成这样子的情 Apakah 况？ kemalasan 是不是 adalah 懒 berhala 惰 kita? 成为我们的偶像， Atau kesibukan menjadi berhala kita? 或者忙碌成为我们的偶像？ Dan apa yang menjadi berhala kita Bapak Ibu? Berhala internal kita? 然后什么成为我们内在的偶像呢？ Apakah karena kita sendiri tidak menghidupi firman? 是不是因为我们自己没有活出主的话， Atau kita sendiri tidak mengalami kuasa firman? 或者我们没有经历到神话语的大能？ Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini jelas. 主的话语今天很清楚的告诉我们， Paskah 复活节 adalah di mana Tuhan mau memakai engkau dan saya untuk mewariskan iman itu. 就是主要使用你和我来传承这得救的信仰。 Bapak Ibu, terkadang saya cukup bingung. 有时候我会疑惑， Seorang papa dan anak, 一个父亲和孩子， seorang anak pria begitu ya, 就是 bisa bicara tentang pertandingan football, pertandingan soccer dengan begitu luar biasa. 父亲和儿子呢，他们可以在那边很热的，就是很火的讨论关于足 Siapa yang 球。 menang ya? 哎，是哪一队赢了？ Tapi tidak pernah punya waktu untuk menceritakan tentang firman. 但是他们没有时间来讨论，来诉说关于主的话。 Keluarganya tidak pernah tahu bagaimana kisah orang itu mengalami firman. 他们不知道哪一个家庭他们经历到主的话语。 Jangan sampai kesempatan itu lewat. 千万不要错过这个机会。 Warisan tidak dapat dipersiapkan kalau kesempatan sudah lewat. 这个遗产呢，我们不能传留下去。如果机会已经 Apakah 消 saya 失了， mampu? 是否我有这个能力吗？ Engkau mampu Bapak Ibu. 你有能力， Karena Tuhanmu hidup. 因为你的神是活的神。 Tuhanmu bukan Tuhan yang mati lalu tinggal di dalam kuburan. 我们的神不是已经死了，然后住在坟墓里面而已。 Tuhanmu adalah Tuhan yang mengalahkan maut. 你的神是已经打败死亡了， Bangkit dari antara orang mati. 从死人中复活了， Dan memberikan jaminan iman itu. 然后给你保证， Wariskan iman itu. 就是把这个救恩 Mari saya 留 mengajak 给 kita 他们。 untuk menundukkan kepala kita. 我们一起低头， Datanglah pribadi kepada Tuhan. 我们个人来到主的跟前 Berdoalah. 祷告。 Firman Tuhan ini sebentar lagi akan selesai Bapak Ibu. 主的话语今天不久就要结束了， Engkau mau berkomitmen apa tidak tergantung engkau. 你是否要做尾声还是不呢？谁在你？ Keluarga yang kuat di dalam Tuhan.
在家庭里，在主里面坚固的家庭， akan menghasilkan gereja yang kuat. 就是会生出坚固的教会。 Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. saudara sekalian, 弟兄姐妹们， iman demikian yang akan kita wariskan. 就是如此的信心，我们要传给 Iman 他们， terhadap Allah yang hidup. 就是像活的神的信 Saya mau mengajak 心。 kita untuk yang memiliki iman demikian untuk bangkit berdiri dan katakan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. 我要请我们拥有这样子的信 Sebab 心，可以 dia 站 hidup 起来一起唱这首歌。 Sebab Dia hidup. Ya Yesus. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Maka aku tak gentar. Ya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. 主耶稣，感谢 Kami 你， sungguh amat mengucap syukur Tuhan. 我们真的献上感 Karena 谢， Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. 因为我们所敬拜的神是活的 Dan 神， kami beriman kepada Tuhan 我 yang 们 hidup. 相信是活的神。 Iman yang membawa setiap kami kepada kekekalan. 这个信心带领我们 Oleh 往 karena 到 itu 永 pada 恒。 saat ini ketika firman-Mu telah Engkau nyatakan bagi 因 kami 此呢，今 Tuhan. 天你的话语向我们显现了， Kami rindu mewariskan iman demikian 我们很渴慕把这样子的信心传 kepada 递给 orang-orang di sekitar 我 kami. 们周围的人。 Kami tidak ingin menutup, membungkam mulut kami 我 Tuhan. 们不要再闭口了， Karena Injil-Mu terlalu berharga untuk kami simpan sendiri. 因为你的福音是非常宝贵 Oleh 的，我 karena 们 itu 不可能 Tuhan 只藏为 pakailah 自己而 setiap 已。 kami, 求主 mampukan 使用 setiap 我 kami 们， Tuhan. 让我们有能力， Supaya mulut kami, mulut bibir kami tidak 使我们的 tertutup. 口舌都可以说 Kami 出。 rindu mewariskan iman itu Tuhan. 我们要把这信心 Pada 传 saat 递 ini 下 Tuhan 去。 berikan kami kepekaan. 求主赐给我们敏锐的 Pertemukan 心， kami dengan orang yang tepat di keluarga kami Tuhan. 让我们可以遇到我们家人， Supaya kami dapat berbagi, 可以与他 mewariskan 们分享， iman keselamatan itu kepada mereka. 把得救的信心传递给他们。 Bukan hanya satu kali, dua kali, tapi menjadi kebiasaan kami untuk terus menerus. 不是一次两次，但是成为我们的生活方式，成为我们的习惯， Sampai iman itu tertanam di dalam hatinya. 直到那个信仰可以 Sampai saatnya 活在 Allah 他 Roh 们的 Kudus 心里。 memakai mereka.
直到圣灵可以感动他们，使用他们， Sampai waktunya mereka mewariskan iman mereka kepada 直 keturunan 到 mereka. 他们的时候，可以 Terima 把这 kasih 信息 Tuhan. 传递给他们下一代。感谢主。 Dengan demikian, 因此， iman itu tidak hanya berhenti dalam generasi kami. 这个信仰啊，不只停在我们这一代。 Tuhan mampukan kami untuk memelihara iman kami. 主啊，求你给我们力量，可以保守我们的信 Menghidupi 心， firman kami. 活出你的话语。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Kami berdoa, 我们祷告， kami mengucap syukur 我们谢恩， hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. 主耶稣祝福我们每一位。Kau bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Engkau yang memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia, Kristus hidup, kini tetap hidup. Dia dekatku, Dia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Umat Tuhan yang hilang bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindahnya penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Dia dekatku, Dia sertaku,
jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya yang hidupkan, benar Kristus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku takut dan kataku hari esok hidupku penuh harap karena Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Dia dekatku, Dia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, Dia hidupkan, benar Kristus hidup. Kau bertanya, Dia hidupkan, benar Kristus hidup. Kau bertanya, Dia hidupkan, benar Kristus hidup. Mari kita mempersembahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan untuk kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa kami di surga, saat ini kami juga ingin memberikan persembahan kami. Sungguh Tuhan, biarlah Engkau melihat hati kami yang memberikan. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh memberkati, memberikan hikmat kebijaksanaan untuk setiap majelis jemaat yang akan mengelolanya. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan ketika kami selesai memperingati hari Paskah ini, hati kami, kasih yang telah Engkau berikan untuk setiap kami, terus boleh kami kobarkan, terus boleh kami nyatakan. Dan biarlah satu pengharapan bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam setiap hal, situasi apapun. Itu yang membuat kami semangat untuk kami melalui hari demi hari bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Segala pujian hanya bagi Tuhan, kami memuji. Kau
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita berdoa bersama-sama, saya mengundang setiap kita untuk kembali lagi di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Doakan untuk setiap saudara-saudari kita yang mengambil komitmen di dalam Tuhan, di dalam baptisan. Sore ini jam 5 sore akan diadakan baptisan Bapak Ibu Saudara sekalian. Doakan setiap saudara-saudari kita. Proses baptisan ini Bapak Ibu Saudara sekalian akan ditayangkan secara live melalui YouTube Gereja Kristen Kalam Kudus. Hadir Bapak Ibu, hadir bersama-sama dan dukung saudara-saudari kita. Supaya kita mengambil bagian di dalam keluarga Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa untuk setiap mereka. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bersyukur bahwa karena kasih karunia daripada Tuhan, ada saudara-saudari kami yang pada saat ini mengambil komitmen untuk dibaptis. Bukan karena kekuatan mereka dan kemampuan mereka, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sertailah mereka. Supaya setiap mereka Tuhan bukan hanya belajar tentang Tuhan, bukan hanya mengenal Tuhan, tapi dalam kehidupan mereka, mereka mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur, menyerahkan setiap saudara-saudari kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Hati cibenan lai jumpinan di sim lai jiap siu xiong dai e jiok hok. 愿上帝赐福给你，保护你。 愿上帝使他的脸光照你，赐恩给你。愿上帝向你扬脸，赐你平安，从今直到永远。Biarlah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selama hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.